Assalamualaikum semua, bersama saya Cikgu Khairi dalam pembelajaran Maya. Okey, so pada minggu ini dalam pembelajaran perniagaan tingkatan 5, cikgu akan teruskan dengan bab baru iaitu bab yang ketiga iaitu sumber pembiayaan perniagaan. So dalam pembelajaran Maya, pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru. Selepas itu, sebaran persoalan perlu dikemukakan dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, jom. Okey, baiklah kelas. Okey, untuk kali ini, untuk pembelajaran minggu ni, kita teruskan lagi dengan pembelajaran Maya. Okey, so untuk perniagaan tingkatan 5 untuk minggu ni cikgu akan masuk tajuk baru iaitu bab yang ketiga iaitu sumber pembiayaan perniagaan. Cikgu harap kamu bersama dengan modul yang cikgu sertakan, kamu boleh rujuk modul yang cikgu sertakan bersama dengan video yang cikgu sertakan ini. Okey, untuk pembelajaran iaitu perniagaan untuk bab yang ketiga ialah sumber pembiayaan perniagaan. So cikgu pergi yang pertama, cikgu akan terangkan iaitu apa dia? Okey, untuk tajuk yang pertama dalam bab yang ketiga ini, cikgu akan pergi kepada cikgu akan pergi kepada go through yang pertama iaitu sumber pembiayaan luaran lah. Okey, apa sebenarnya bab 3 yang kamu belajar ni? Okey, so cikgu akan beri penerangan secara ringkas dulu sebelum cikgu masuk iaitu pada topik yang pertama dalam bab yang ketiga ini. Okey, untuk bab yang ketiga ialah sumber pembiayaan perniagaan. Maksudnya kat sini, kamu buka perniagaan kamu memerlukan modal, betul? So, daripada mana kamu dapatkan modal tersebut? So, dengan cara itu, pembiayaan iaitu sumber pembiayaan perniagaan lah. Kamu dapat daripada bank, daripada sumber-sumber yang bagi pinjaman kepada untuk buka perniagaan. So, cikgu akan terangkan dalam bab yang ketiga ni. Macam mana kamu dapatkan loan daripada bank? Okey, so kita pergi yang pertama iaitu sumber pembiayaan luaran iaitu bank dan institusi kewangan. Yang ni yang paling penting dalam kita buka perniagaan. Cikgu highlightkan tajuk kat sini. Okey. Okey, iaitu bank dan institusi kewangan. Okey, so masuk kat sini, cikgu highlight kat sini iaitu bank dan institusi kewangan ini paling penting dalam kita nak buka perniagaan, itulah pembiayaan yang paling penting kat sini, bank dan institusi kewangan. Okey, boleh? Okey, so cikgu akan teruskan. Okey, cikgu akan pergi yang pertama iaitu sumber pembiayaan luaran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan modal? Okey, so kat sini ialah cikgu akan terangkan iaitu modal merupakan modal diperlukan untuk cikgu highlight kat sini, dekat sini dia kata untuk memulakan dan memajukan perniagaan. So ingat kata kunci dia ialah memulakan dan juga memajukan perniagaan. Kalau tak ada modal, kita tak boleh buka perniagaan. Okey, so kena ada modal. So daripada modal mana kita dapat? Daripada institusi bank dan juga kewangan lah. Okey, yang kedua modal boleh diperoleh daripada sumber pembiayaan. Okey, so modal boleh diperoleh daripada sumber pembiayaan. Okey, untuk nota yang ketiga, usahawan perlu menentukan jumlah modal yang diperlukan dan jenis perniagaan yang akan dimulakan untuk mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai. Okey, untuk nota yang ketiga ni usahawan. Okey, cikgu highlight kat sini ialah usahawan. Okey, siapa sebenarnya usahawan ni? Usahawan ni ialah orang yang nak buka perniagaan lah. Contohnya kamu nak buka perniagaan, kamulah sebagai usahawan. Contohnya cikgu nak buka perniagaan, cikgulah usahawan. So, apa yang diperlu kepada usahawan tu untuk nak mulakan perniagaan dulu? First, dia dapatkan modal lah, betul tak? So, macam mana cara dapatkan modal? So, apa yang diperlukan ialah, yang pertama ialah jumlah. Okey, jumlah modal yang diperlukan. Okey, cikgu highlight kat sini ialah jumlah modal yang diperlukan. Contohnya syarikat kamu nak buka syarikat. So, berapa modal yang kamu perlukan? Kamu kena tentukan dulu. Contohnya 10,000. Kamu tentukan, saya nak perlukan modal sebanyak 10,000. Okey, yang tu pertama. Yang kedua ialah jenis perniagaan yang akan dimulakan. Okay, cikgu highlight kat sini ialah ni. Okey, jenis perniagaan yang akan dimulakan. Jenis perniagaan apa? Bahan mentah ke, bahan basah ke, bahan kering ke, makanan ke, bukan makanan ke, yang tu yang kamu tentukan. Usahawan tentukan. So, yang ketiga, untuk mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai. Sebab kalau kamu nak buat pinjaman, pihak bank akan tanya, kamu nak buat apa dengan pinjaman ni? So, yang paling penting, kamu sebagai peniaga, kamu kena tahu dulu berapa modal yang kamu perlukan. Yang kedua ialah jenis perniagaan yang kamu nak mulakan tu. Dua ni kamu kena tahu dulu, apa yang kamu nak. Okey, boleh. So, seterusnya kita pergi pada nota yang keempat.
Okey, antara jenis modal, okey ni antara jenis modal yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama ialah cikgu highlight kat sini. Okey, cikgu highlightkan 4 kat sini. Okey, yang pertama ialah inventory. Okey, apa itu inventory? Okey, so yang pertama ialah inventory lah. Inventory ialah barang kamu nak jual. Stok awal dan juga stok akhir itu inventory. Berapa barang kamu nak, berapa kat simpanan store kamu, itu inventory. Yang kedua ialah wang tunai. Okey, wang tunai ni untuk cash lah, untuk kita beli barang semua. Yang ketiga ialah mesin dan jentera. Dalam perniagaan kita mesti ada mesin dan juga jentera di bawah alatan perniagaan kita lah. Kan, kalau kita nak buat pakaian, mesti ada mesin untuk cetak baju, untuk jahit baju semua. Okey, yang last sekali ialah mesti ada bangunan. Okey, yang ketiga, yang keempat ialah mesti ada bangunan apa? Bangunan kilang lah. Takkanlah kita nak buka perniagaan kita ada premis, tak ada bangunan, tak ada tempat. Mesti ada tempat untuk kita nak letak barang, kita nak simpan barang, kita dah siap semua kan. Okey, mesti ada 4 ni. Okey, so kena ada 4 perkara utama dalam kita nak buka perniagaan ni. So boleh ingat 4 ni, iaitu ada inventory, ada duit, ada mesin dan juga jentera, dan last sekali ialah ada tempat, premis ataupun bangunan kilang tersebut yang kita nak bina tu lah. Okay, so ingat 4 ni. So antara 4 nota ni penting semua. Okay, okay, so kita pergi yang seterusnya ialah iaitu sumber pembiayaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sumber pembiayaan? Okey, seterusnya ialah okey, akan terangkan kat sini ialah ni. Sumber pembiayaan. Apa yang dimaksudkan sumber pembiayaan? Sumber pembiayaan perniagaan terbagi kepada 2, iaitu yang pertama ialah apa dia? Yang pertama ialah sumber dalaman. Okey, yang kedua ialah sumber pembiayaan luaran. Okey, kita pergi yang pertama ialah sumber. Cikgu highlight kat sini, yang pertama ialah sumber pembiayaan dalaman. Apa yang dimaksudkan dengan sumber pembiayaan dalaman? Sumber pembiayaan dalaman terdiri daripada yang pertama ialah simpanan peribadi. Okey, apa yang dimaksudkan simpanan peribadi ni? Maksudnya kat sini cikgu terang secara ringkas, simpanan peribadi ialah simpanan individu. Contohnya cikgu nak buka perniagaan, cikgu guna duit cikgu sendiri. Simpanan cikgu, contohnya simpanan cikgu ada RM10,000. Cikgu keluarkan duit RM10,000, cikgu buka perniagaan cikgu. Itu merupakan simpanan peribadi. Okey, yang kedua ialah modal daripada keuntungan. Cikgu pusing balik modal cikgu berniaga hari ni, contohnya cikgu berniaga nasi lemak hari ni, cikgu dapat untung sebanyak 100. So cikgu guna duit tu 100 untuk beli modal untuk keesokan hari. Itu merupakan modal daripada keuntungan. Okey, itu merupakan sumber pembiayaan dalaman, tak bergantung kepada sesiapa. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada cikgu dah terang dah. Okey, ni simpanan peribadi, iaitu simpanan peribadi daripada sumber asas yang diperlukan oleh usahawan lah. Yang kedua, iaitu modal daripada keuntungan. Cikgu rolling balik modal cikgu dapat tu, cikgu pusing balik. Okey, boleh? Okey, dah. Okey, so next kita pergi kepada tajuk yang kedua ialah apa dia? Okey, kita pergi yang kedua ialah okey, sumber pembiayaan luaran. Okay, tadi cikgu kata ada 2 jenis sumber pembiayaan kan. Yang pertama ialah sumber pembiayaan dalaman. Okay, kita pergi yang kedua ialah sumber ni. Sumber pembiayaan luaran. Okey, maknanya luaran ni melibatkan pihak luar lah. Maknanya kita minta pinjaman daripada orang lain, daripada pihak luar tu nama dengan sumber pembiayaan luaran. Okey, sumber pembiayaan luaran terdiri daripada, yang pertama ialah pembiayaan daripada bank. Ni, pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan. Yang pertama kita buat pinjaman daripada bank lah, dengan bahasa mudah kita buat loan dengan bank. Okey, yang kedua ialah agensi kerajaan lah, daripada agensi kerajaan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, apa itu sumber pembiayaan daripada bank? Okey, so cikgu highlight kat sini. Okey, sumber pembiayaan daripada bank. Okey, so apa sumber pembiayaan daripada bank? Okey, bank dan institusi kewangan dia menyediakan sumber pembiayaan pada peringkat permulaan. Okay, cikgu highlight kat sini, pada peringkat permulaan, perkembangan dan juga pemulihan perniagaan. Okey, so kat sini cikgu cakap, maknanya bank dan institusi kewangan dia menyediakan sumber pembiayaan pada peringkat permulaan, perkembangan dan pemulihan perniagaan. Seterusnya, pembiayaan oleh bank dia memerlukan cagaran. Okey, so cikgu highlight kat sini, iaitu dia memerlukan cagaran. Apa yang dimaksudkan cagaran? Maknanya dia perlukan jaminan lah. Apa yang bank dapat daripada kita. Kita buat pinjaman dengan dia, apa yang bank dapat. Okey, berupa aset bernilai seperti emas dan juga tanah. Okey, seterusnya
Pinjaman bank dia melibatkan pinjaman jangka masa pendek. Okey, so cikgu highlight kat sini jangka masa pendek dan juga jangka panjang so kamu nak buat pinjaman bank, sama ada kamu nak pinjaman bank sepanjang setahun ataupun kamu nak lebih daripada 2 tahun. So ada dua kaedah Okey, antara berikut jenis pembiayaan daripada bank. Okey, jenis pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan ialah, okey, so kat sini cikgu highlight kat situ modal permulaan. Okey, modal permulaan. Okey, seterusnya ialah sewa beli. Okey, sewa beli, pajakan. Okey, pajakan ni macam kita pajak barang kita lah. Contohnya kita beri emas kat dia, so kita dapat duit. Itu maksudnya pajakan Seterusnya share. Apa dimaksudkan dengan share ni? Share ni maknanya kita beli share, kita beli share, orang beli share, kita jual share kita kepada orang lain lah. Maknanya kat sini ialah melibatkan saham Selalunya ialah syarikat-syarikat yang besar lah. Okey, seterusnya adalah overdraft. Okey, overdraft ni melibatkan bank juga. Pinjaman perniagaan. Okey, pinjaman perniagaan ni daripada agensi-agensi yang beri pinjaman lah daripada usahawan tersebut. Okey, boleh? Okey, seterusnya ialah gadaian dan aranu. Okey, ini merupakan prinsip Islam lah, gadaian dan aranu. Dan seterusnya ialah penfakturan. Okey, cikgu akan trans satu persatu. Okey, kita pergi yang pertama iaitu modal permulaan. Okey, cikgu nak kamu tolong beri perhatian sikit untuk tajuk ni, penting, selalu keluar dalam exam Okey, yang pertama ialah cikgu akan terangkan ialah dari segi modal permulaan. Okey, dalam kita nak pinjam duit daripada bank, yang pertama ialah modal permulaan. Apa itu dimaksudkan dengan modal permulaan? Okey, modal permulaan ialah pinjaman bank merupakan sumber modal bagi usahawan yang ingin memulakan perniagaan lah. Okey, siapa-siapa yang nak mula perniagaan contoh tak ada duit, so dia kena buat daripada bank and then merupakan modal permulaan lah. Kita buat pinjaman dengan bank. Okey, yang kedua ialah modal permulaan terdiri daripada pinjaman berpenggal. Okey, ni pinjaman, cikgu highlight kat sini, tolong buat nota sikit Okey, pinjaman berpenggal, pinjaman jangka pendek dan juga jangka panjang. Okey, ini merupakan modal permulaan kita. Okey, boleh untuk modal permulaan. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua ialah sewa beli. Apa itu sewa beli? Okey, sewa beli. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sewa beli? Sewa beli merupakan aktiviti penyewa aset bertujuan membeli aset tersebut. Contohnya kita beli barang secara hutang lah, itu maksudnya sewa beli. Kita beli barang, contohnya kita beli kenderaan, satu van untuk angkut barang, kita beli dengan cara berhutang lah. Kita sewa ataupun kita beli secara berhutang. Itu merupakan sewa beli. Itu untuk bahasa yang mudah lah kan. Okey, yang kedua ialah bank dan institusi kewangan membeli aset dan kemudian menyewakan aset berkenaan kepada usahawan lah. Contohnya kita beli daripada bank yang bayar dulu semua, ada kita akan bayar dekat bank. Ini merupakan nota yang kedua ni. Okey, nota yang ketiga, bank pemegang hak milik aset sehingga usahawan menjelaskan semua ansuran sewa beli. Okey, seterusnya